Sah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu dalam satu majlis secara online, yakni di page Kelab Eksplorasi Ilmu. Dan insya-Allah malam ini kita akan bawakan pengajian yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Abdul Rahman bin At-Tirmidhi. Jadi insya-Allah pembacaan kitab ini untuk makluman para hadirin dan hadirat, para penonton, bahawa eksplorasi ilmu menganjurkan sirah nabawiyah, dan insya-Allah akan membacakan kitab Wasailur Rasul fi, dan insya-Allah pengajian akan diteruskan. Sebelum kita teruskan pengajian, suka untuk saya memperkenalkan pentausiah ataupun penyampai pengajian tafakuh sirah kita, yakni Al-Fadil Ustaz Abdul Rahman bin Ahmad Tirmidhi, yang akan memberi daurah dan memberikan pencerahan dan penerangan melalui kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab Wasailur Rasul, dan insya-Allah beliau akan kupaskan yang lebih mendalam. Semoga kita mendapat kefahaman dan kita mengenal sosok tubuh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita meneruskan ataupun menyerah kepada Al-Fadil Ustaz Abdul Rahman, suka saya memperkenalkan sebelum kita meneruskan lebih panjang untuk kita kenal. Pepatah mengatakan bahawa tidak cinta, maka akan bertambahlah cinta kita kepada Al-Fadil Ustaz Abdul Rahman. Dan seterusnya Ustaz Abdul Rahman akan memperkenalkan kita siapakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dapat mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam dengan lebih mendalam. Jadi insya-Allah Adil sekarang sedang menjalankan ataupun meneruskan pengajiannya di Jamiah Al-Azhar, yakni di Mesir, mana beliau mengambil kos syariah, takhasus syariah, dan beliau aktif memberi kuliah ataupun Kuala Terengganu, dan makruf bahawa ayahnya adalah Al-Fadil Ustaz Ahmad Tirmidhi, dan beliau merupakan guru saya dan guru kita semua, yakni Ustaz Ahmad Tirmidhi, terutamanya yang masyhur di Kuala Terengganu. Dan Al-Fadil Ustaz juga aktif memberi tazkirah dan kuliah di sekitar Kuala Terengganu. Jadi itulah serba sedikit yang dapat saya memperkenalkan Al-Fadil Ustaz. Jadi insya-Allah tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Al-Fadil Ustaz Abdul Rahman bin Ahmad Tirmidhi untuk meneruskan bacaan kitab kita, yakni kitab Wasailur Rasul. Dan insya-Allah falyatafaddal mashkuran wa minallahi ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير
وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ni, hari Jumaat. Sinilah hari Jumaat, sana masuk hari Sabtu dah. Kita mulakan bacaan kitab kita ni, Wasailul Wusul ila Syama'ilil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk kepada kitab kita ni, sukalah untuk kita berkenalan terlebih dahulu dengan pengarang kitab kita ni. Pengarang kitab kita ni yakni Syekh Ismail bin Yusuf An-Nabhani rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Baik. Jadi beliau yakni Syekh Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Ismail bin Muhammad bin Nasiruddin An-Nabhani. Beliau lahir di negeri Palestin, di Haifa. Dan beliau lahir pada tahun 1265 Hijrah daripada suku kaum Nubhan, Bani Nubhan. Menghafal Al-Quran daripada kecil, dan beliau meninggal pada usia lebih daripada 80 tahun. Istilah orang Arabnya dipanggil Muammar, orang Muammar. Maka setelah daripada beliau menghafal Al-Quran dan sebahagian daripada matan-matan ilmu, bapanya menghantar beliau ke negeri Mesir ketika berumur 17 tahun. Beliau menyertai pengajian di Al-Azhar Asy-Syarif ketika awal Muharram tahun 1283 Hijrah. Banyak bermulazamah dengan masyayikh di Ruwaq, Syam, dan belajar daripada ulama mazhab yang 4. Antara guru-guru beliau ialah Syekh Muhammad Ad-Damanhuri, Syekh Ahmad Radhi Asy-Syarqawi, Syekh Muhammad Syamsuddin Al-Imbabi, Imam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Imam Masjid Azhar, Syekh Abdul Rahman Asy-Syarbini. Ini bukan Syekh Khatib, tapi nama Syekh Abdul Rahman Asy-Syarbini ataupun Asy-Syirbini Asy-Syafi'i. Dan ramai lagi guru-guru beliau, Syekh Yusuf Al-Barqawi Al-Hambali dan sebagainya. Semua itu menjadi panutan Syekh Ismail bin Yusuf An-Nabhani ketika mana musafir beliau ke negeri Mesir. Kemudian setelah daripada itu, beliau bergerak pula ke Akkad untuk menyebarkan ilmu sebelum beliau bermusafir ke negeri Syam pada tahun 1292 Hijrah. Ini seberingkah lah. Kita cerita seberingkah supaya kita boleh kenal pengarang kitab kita ni dan tidak sia-sia kita baca kitab kita ni. Di Syam pula, beliau banyak berkumpul, belajar dengan jamaah minal ulama, daripada ulama-ulama, imam-imam yang fuqaha, Mufti Syam almarhum Sayyid Muhammad Afandi Al-Hamzawi, dan ramai lagi daripada ulama-ulama lain. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apabila nama beliau menjadi terkenal, manusia mula mengambil ilmu daripada beliau. Kerajaan melantik beliau menjadi qadi di wilayah Syam. Bahkan beliau menjadi hakim di mahkamah tinggi di Beirut.
Ini berlaku pada tahun 1305 Hijrah. Dan antara muallafat beliau, Syekh Ismail bin Yusuf An-Nabhani ini kebanyakan daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muallafat karangan beliau ialah berkisah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lebih kurang adanya 61 muallafat. 90% berkisah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada dalam bab tafsir. Ada bab Allahumma salli ala Muhammad, bab menerangkan tentang bab bid'ah. Tapi majoritinya berkenaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Dan beliau banyak kali berulang-alik ke Madinatul Munawwarah dan bermukim di Madinatul Munawwarah untuk menziarahi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada hari musim sejuk. Suka pergi Madinah pada musim sejuk. Dan akhirnya beliau meninggal dunia di Beirut pada tahun 1350 daripada hijrah. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan ganjaran kepada beliau hasil khidmat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mengangkat martabatnya di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta mengalirkan barakat yang berada pada diri beliau kepada diri kita semua insya-Allah Ta'ala dengan berkat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Kita masuk kepada kitab kita Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya rasa satu-satunya lah syarah kepada Wasailul Wusul ini ialah kitab Muntahassul yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Al-Lahji, guru kepada Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki. Syekh Abdullah Sa'id Al-Lahji seorang lughawi, seorang mu'arrikh dan amat comel pada syarahannya, mengambil inspirasi daripada Imam Al-Qustullani pada mensyarahkan Sahih Al-Bukhari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويضاهي كرمه وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلق أجمعين اللهم صل أفضل صلاة وأكملها. بسم الله. Puji-pujian kepada Allah Ta'ala tu saya tak terjemah. Saya akan terjemah bermula daripada selawat ni sampai ke belakang. Allahumma salli afdala salatin wa akmalaha wa adwamaha wa ashmalaha ala sayyidina Muhammadin abdika alladhi khassastahu bis siyadatil 'ammah. Ya Allah, ya Tuhanku, turunkan selawat sebaik-baik selawat, dengan sebaik-baik selawat dan sesempurna-sempurna selawat. Wa adwamaha, sepanjang masa. Wa ashmalaha, dan yang paling sempurna, yang paling umum selawat. Ala sayyidina Muhammadin abdika, atas hamba-Mu, atas ketua kami Sayyidina Muhammad, hamba-Mu. Pada menyebut sayyidina, Syekh
Abdul Fattah Abu Ghuddah ada menyebut dalam kitabnya Min Adabil Islam dalam taklid. Beliau menyebut antara maknanya ialah bab menyebut Sayyidina tak wajib, tetapi menyebut Sayyidina ni adalah lambang kita sayang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seberapa banyak kita sayang pada Nabi, setinggi itulah syurga kita di akhirat nanti, insya-Allah taala. Sebanyak mana benci seseorang itu kepada Nabi, sedalam itulah neraka yang dia akan masuk di akhirat nanti. Na'udzubillah min zalik. Alladhi khassastahu bis-siyadatil 'ammah. Nabi Muhammad yang engkau muliakannya menjadi ketua kepada seluruh makhluk. Menjadi ketua kepada seluruh umat. Itu as-siyadatil 'ammah. Yakni ala jami'il makhluqat. Menjadi ketua kepada semua makhluk. Fahuwa sayyidul alamin 'alal itlaq. Dialah, yakni Nabi kita Muhammad, ketua kepada seluruh makhluk, seluruh alam secara mutlak. Wa rasulikal ladzi ba'athahu bi ahsanis syama'ili wa awdahid dalail. Dan rasulmu yang engkau telah bangkitkannya, utuskannya dengan sebaik-baik kejadian. Bi ahsanis syama'il. Dengan sebaik-baik syama'il. Dengan sebaik-baik akhlak. Dengan sebaik-baik perangai. Dengan sebaik-baik perbuatan. Sebaik-baik kejadian. Wa awdahid dalail. Dan sejelas-jelas hujah. Dengan sejelas-jelas hujah. Yakni hujah yang bukan sahaja didokong oleh binatang, didokong oleh benda hidup, tetapi juga didokong oleh benda-benda yang beku, al-jamadat, seperti batu yang memberi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti juga air yang keluar daripada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti juga ceritanya datangnya pokok berjalan di atas betih, di atas batang dia tu berjalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja benda hidup menjadi hujah kepada kerasulan Nabi kita, tetapi juga jamadat, benda beku, benda tak hidup, benda kerah, benda tak gerak. Liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Sebab apa menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik? Kan sebelum-sebelum tu, ketika mana Nabi mari tu, berlakunya kebobrokan, kejahatan banyak berlaku. Kata Imam Al-Baji, adalah sebenarnya orang Arab ini adalah sebaik-baik manusia dari sudut akhlak. Ketika mana mereka tetap istiqamah di atas jalan syariat Nabi Ibrahim, mereka ni jadi orang yang baik dari sudut akhlak. Tetapi apabila masuknya syirik dari sudut berhala, maka mereka mula sesat, mula jadi jahat. Lalu Nabi SAW dibangkitkan, diutuskan untuk menyempurnakan, untuk menerangkan balik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kebaikan akhlak yang mana mereka telah sesat. Mereka sesat, mari Nabi lengkap, Nabi terang balik benda yang mereka telah tinggal dulu. Tu kata Imam Al-Baji. Salatan, ya Allah ya Tuhan aku, selawat dengan satu selawat. Tunasibu ma bainaka wa bainahu minal qurbil ladzi ma faza bihi ahad. Kita mohon selawat ini, musannif minta selawat ini, selawat yang mana munasib, yang padang dengan hubungan di antaramu ya Allah dan di antaranya, di antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada dekatnya yang tidak ada seorang pun boleh sampai seperti mana Nabi Muhammad sampai dekat dengan Allah Ta'ala. Dah dekat dari sudut kenapa ni? Dekat dari sudut maknawi, dekat dari sudut darjat, bukan dekat dari sudut tempat. Allah Ta'ala tak tepat, tapi qurb al-makanah, dekat dari sudut makom,
Gitu. Maknanya tak ada orang boleh sapa maqam dekat dengan Allah Ta'ala macam Nabi sapa. Kita nak selawat hak mana sesuai dengan benda tu. Siapa tahu? Allah Ta'ala dah tahu. Dah. Wa tushakilu ma ladaikuma minal hubbil ladzi farada bihi fil azali wal abad. Dan selawat yang menyerupai yang ada di antaranya Allah dan Rasul daripada cinta allazi infarada bihi fil azali wal abad, yang tidak mampu disamakan. Infarada ni satu. Kenapa? Yakni cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cinta dengan Allah Ta'ala ni, percintaan Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad tidak mampu disamakan. Tidak mempunyai persamaan dengan apa-apa pun fil azali wal abad. Buat selama-lamanya. Allahu Rabbi. Dah. Cinta yang paling tinggi sekali, cinta Allah Ta'ala terhadap Nabi kita. Tu cinta Allah Ta'ala terhadap makhluk, hak paling tinggi. Cinta makhluk, hak sama makhluk, hak paling tinggi. Cinta Nabi kita terhadap umat dia. Dah. Cakap abad Nabi, tapi tak rajin mengalir air mata tu, kira kerah lagi lah hati. Baik. Sambung lagi. Salatan la ya'udduha wa la yahudduha qalamun wa la lisan. Ya Allah, ya Tuhanku, selawat ke atas Nabi kami dengan selawat yang mana tidak mampu dikira. Ya'udduha wa la yahudduha, tidak mampu ditulis. Maknanya tidak mampu berakhir dengan pena ataupun lidah. Wala yasifuha, dan tidak mampu disifatkannya. Wala ya'rifuha, tidak mengetahuinya, mengetahui zat selawat tu. Malakun wala insan, malaikat ataupun manusia. Kita nak selawat tu. Salatan tasudu kaffatas salawati kasiyadatihi ala kaffatil makhluqati. Selawat yang mana meninggi kaffatas salawati kasiyadatihi ala kaffatil makhluqat. Kita nak selawat juga ke atas Nabi kita dengan satu selawat yang mana selawat ini paling tinggi di atas selawat-selawat yang lain. Seperti mana mulianya Nabi kita Muhammad, seperti mana Nabi kita Muhammad menjadi penghulu kepada sekalian makhluk. Salatan yashmaluni nuruha. Ya Allah, ya Tuhanku, selawat ke atas Nabi kita. Yashmaluni nuruha min jami'i jihati fi jami'i awqati. Selawat kepada Nabi kita Muhammad dengan selawat yang meliputiku oleh cahayanya. Cahaya selawat. Min jami'i jihati, daripada seluruh jihad, seluruh arah, pada seluruh waktu. Wa yulazimu dzarrati fi hayati wa ba'da mamati, dan melazimi setiap daripada juzuk hidup aku dan juzuk mati aku. Allahu Akbar. Moga-moga maknanya kita nak selawat itu, kita tak mampu, kita tak tahu selawat mana boleh sapa. Tapi kita minta daripada Allah Ta'ala, moga-moga Allah Ta'ala selawat ke atas Nabi kita dengan satu selawat yang boleh duduk dengan kita, hidup dan mati duduk dengan kita. Dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi al-athhari, dan ke atas selawat juga ke atas alihi, ahli keluarganya al-athhari yang suci, wa ashabihi al-akhyari, dan sahabat-sahabatnya yang terpilih, wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd ni faslul khitab.
beberapa qaul lah. Ada kata Suhban bin Wa'il, ada kata Nabi Daud, ada kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang pertama, dan ramai lagi. Itu bukan perbicaraan kita. Faqad khatara li, ni tadi tu muqaddimah belaka dah. Lepas daripada selawat, lepas daripada puji semua tu, ni musannif kita nak cerita bab kitab dia ni. Faqad khatara li an ajma'a kitaban aj'aluhu wasilatan li bulughi min ridallahi ta'ala wa rasulihil marama. Baik. Maka aku mendapat ilham. Aku dapat ilham nak kumpul kitab. Nak tulis kitab yang mana aku nak jadikan kitab ini satu wasilah untuk aku sampai kepada redha Allah Ta'ala, dan juga redanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Jadi dalam tu bagi kenapa bagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa rasulihil marama. Rasanya la'alla sawabnya wa rasulihil marami. Wallahu alam. Oh, betul. Al-marama itu menjadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih bagi bulugh. Bulugh itu masdar yang beramal dengan amalan fi'il. Betul. Saya silap. Baik. Wa dhari'atan lilintizami fi silki khuddamih. Baik. Al-maram itu cita-cita. Maknanya untuk sampai kepada cita-cita, yang mana cita-cita kita itu redha Allah Ta'ala dan Rasul. Wa dhari'ah. Dhari'ah mufradaknya wasilah. Dan wasilah untuk naik, lilintizam naik. Fi silki khuddamihi, pada jalan khidmat. Maknanya dulu khidmat dah. Dulu dah ada khidmat. Nak tambah lagi khidmat. Tu lilintizam. Alaihi salatu wassalam. Thumma nazartu ila qillati ilmi. Kemudian aku tengok pada diri aku ini kurang ilmu. Kurang ilmu. Tengok diri aku ni dogok je. Wa dha'fi fahmi, faham pun kurang. Wa kasrati dhunubi, dosa pun banyak. Wa wafrati uyubi, banyak keaiban. Wafrah ni kasrah. Fa ahjamtu, maka aku menahan. Ihjab man arafa haddahu fa waqafa indah. Maka aku tahan diri. Aku pun tahan diri. Tak tulis kitab lah. Aku tahan diri. Sekadar maknanya dengan tahanan orang yang tahu hak dia. Maknanya aku tahu sekadar mana hak aku mampu, jadi aku buat sekadar tu. Jadi aku berhentilah. Aku tak lebih, tak lakoh hak yang mana aku tak mampu. Fa waqafa indah. Summa takhattartu sa'atal karam. Kemudian takhattar, mari kelitah dalam hati aku ni sa'atal karam, luasnya kemurahan Allah Ta'ala. Wa kauni min ummati hadzal nabiyil karim, dan keadaanku daripada umat Nabi yang mulia. Fa aqdamtu iqdam at-tifli 'ala al-abi syafiqil halim. Maka aku mempersembahkan tulisan kitab aku ini dengan persembahan seorang anak kepada bapa, yakni Nabi kita Muhammad SAW. Kita ni anak Nabi. Asy-Syafiq, yang banyak belah kasihan. Al-Halim, yang lemah lembut. Al-Abun, ada 3. Al-Abu Fiddin, Nabi kita Muhammad SAW. Al-Abu Fin Nasab, ayah kandung kita. Moga-moga Allah Ta'ala mengampuni
bagi yang masih hidup, dan moga-moga Allah Ta'ala merahmati yang telah meninggal dunia. Yang ketiga, al-abu fil ilm atau fit tarbiyah, guru-guru. Kata kata Imam Asy-Syaibani, guru tu yakni al-abu fil ilm, guru lebih layak dihormati lebih daripada bapa kandung. Adalah maknanya khilaf di kalangan ulama. Ala kulli hal, Nabi kita adalah bapa kita dalam agama. Baik. Fa aqdamtu iqdam at-tifli 'ala al-abi syafiq al-halim. Aku mempersembahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan persembahan seperti seorang anak mempersembahkan kepada bapa yang lemah lembut. Ba'da an sami'tu qawla Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Selepas daripada aku dengar firman Allah Ta'ala ila akhir ayat, datang kepada kamu rasul daripada diri kamu sendiri, azizun alaihi ma anittum, maknanya cukup-cukup jaga pada, cukup-cukup siang pada masyaqqah kamu. Harisun alaikum, cukup-cukup juga syadid, cukup-cukup kuat untuk beri rahmat kepada kamu, untuk beri hidayah. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang mukmin amat-amat berkasih sayang. Amat-amat berkasih sayang. Ayat ini dengan ayat selepasnya, baca selepas daripada subuh 7 kali, selepas daripada garib 7 kali, selepas daripada maghrib 7 kali, insya-Allah Allah Ta'ala tak akan matikan kita pada hari itu. Berkata Imam Hasan bin Fadl, tidak ada seorang Nabi pun yang Allah Ta'ala puji dengan 2 nama Allah Ta'ala dalam satu ayat kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok dalam ayat ni. Bil mu'minina raufun 1, rahimun 2. Tak ada. Nak menunjukkan Nabi kita Muhammad SAW bukanlah orang biasa-biasa, bukanlah Nabi yang biasa-biasa. Bahkan Nabi yang kita patut bangga. Walaupun mungkin kita pemaksiat, kita patut berbangga dengan baginda SAW. Dengan sebab baginda telah haris, maknanya bersungguh-sungguh nak suruh kita ni boleh hidayah. Fakam min a'rabiyyin fadmin la adaba lahu wala fahma wala aqla lahu wala ilm wala karama wala hilim qabala janabahu syarifa bima ghadiba lahu al-makan waz-zaman. Berapa ramai daripada A'rabi, orang-orang Arab Badui, fadmin, yang jahat, yang keras hati, la adabalah, tidak ada adab, tidak ada kefahaman, wala aqla lahu wala ilm, tak ada akal yang sempurna dan tidak ada ilmu, wala karam, tidak ada kemurahan hati, tidak ada hilim, tidak ada kelembutan pada pergaulan. Qabala janabahu syarif bima ghadiba lahul makan waz zaman. Berhadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dimarahi baginya tempat dan masa. Apa maksud ni? Maksudnya begini. Orang Badui ni, dia buat kasar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumpa Nabi buat kasar, siapa kan zaman tu jadi marah. Tempat itu jadi marah. Yang menjadi saksi kepada kejahatan seorang Badui tadi itu, semuanya tak suka kepada Arab Badui tadi. Hatta jamadat, hatta benda-benda yang beku, benda-benda yang tidak hidup, batu, pokok-pokok, semuanya tidak suka. Bahkan zaman itu pun jadi tak suka. Sebab apa? Orang ingat zaman ni ya, orang Badui ni begini. Jadi kotor nama zaman tu.
Boleh? Dia panggil majaz akli lah. Majaz akli, balaghah. Wa khatabahu bima abasa lahu wajhus saif. Wahtadda lahu lisanus sinani. Dan mereka, yakni orang Badui ni, bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan percakapan yang memasamkan mata pedang, dan bercakap dengan Nabi dengan perkataan yang menajamkan mata lembing. Maknanya apa? Maknanya dia cakap dengan Nabi ni dengan akhlak buruk, cakapan yang kasar, sehingga maknanya pedang pun gerang nak pacung tekuk dia. Sehingga kan anak panah gerang nak pergi tikang dia. Sehingga kan tombak lembing gerang nak pergi serang kepada dia. Maknanya lagi pula, kalau orang tengok akhlak yang buruk ini, nescaya seolah-olah wajib bunuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi tengok, fakana jawabahul irda. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membalasnya dengan al-irda. Yakni tak balas. Adamul mu'akhadah. Adamul mu'akhadah itu al-irda. Maknanya tak balas. Wal afu amman asa. Dan memaafkan orang yang buat buruk pada diri baginda. Bal adnahu wa qarrabah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekatkan dirinya dengan Arabi, orang Badui yang jahat tadi. Wa qarrabahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berlemah lembut. Wa ma lamahu. Nabi tak kutuk dia. Wa ma annabahu. Nabi tak buat kerah pada dia. Bal afraghathu akhlaquhul muhammadiyah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan pada diri orang Arab Badui tu, akhlaquhul muhammadiyah, akhlak yang terpuji, fi qalibi kimiya'is sa'adati bi ayadil ihsan, pada bejana kimia perubahan, as-sa'adah, kebahagiaan, bi ayadil ihsan. Apa ni? Kita sebut di sini, Nabi SAW letak dalam jiwa dia tu, dalam jiwa orang Arab Badui tu, diletakkan satu bekas. Yakni dalam hati tu ada satu bekas yang mana kimia lah, yakni perubahan daripada jahat menjadi bahagia, bi ayadil ihsan, dengan tangan-tangan ihsan. Jadi maknanya Nabi SAW tak alah benda tu. Bahkan beri pula, hiasi di jiwa-jiwa mereka itu dengan perkara-perkara yang baik. Hatta mahallat hiddatu zalikal wahshi, sehingga terbuang ketajaman liarnya mereka itu, akhlak-akhlak yang liar. Wa qalabat hadidatuhu jawharata insan, dan berubah kekerasan orang Arab Badui itu menjadi seorang manusia. Fatabaddala bughduhu bil hub, berganti benci mereka kepada Nabi dengan hub, dengan cinta. Wa bu'duhu bil qurb, dan jauhnya jiwa mereka dengan Nabi kepada dekat. Wa harbuhu bisin, dan memerangi Nabi kepada keamanan. Wa jahluhu bil ilm, dan jahilnya mereka kepada Nabi bertukar menjadi tahu. Wastahala insanan ba'da an kana su'badan, berubah menjadi manusia selepas daripada mereka itu menjadi ular. Wasara habiban ba'da an kana dhiban, mereka juga menjadi kekasih, yakni Nabi kita Muhammad SAW menjadi kekasih selepas daripada mereka memandang Nabi SAW seperti ziban, seekor serigala yang memusuhi mereka. Ataupun kita boleh kata
mereka yakni orang Arab Badui menjadi kekasih kepada Nabi SAW selepas daripada mereka menjadi segala. Fahadha wa amthaluhu min syawahidi makarimi akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam. Atma'ani biimkani qabuli fi jumlati khadamih wa dukhuli fi idadi hashamih. ولا يبعد عن سعة كرم الله تعالى أن يهب لي إكراما لرسوله فوق ما أملته من الرضا والقبول. Maka inilah, dan misal-misalnya ini menjadi syawahid makarim, menjadi syahid, menjadi dalil, mudah cakapnya, menjadi saksi kepada kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan aku ni berasa atma'an ni menyebabkan aku tamak, menyebabkan aku ni berasa tamak untuk biimkani qabuli, untuk melunaskan qabul aku fi jumlati khadamih, terimanya aku ini pada golongan yang berkhidmat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dukhuli fi idadi hashamih, dan memasukkan aku ini pada golongan hashamih, yakni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang mana orang yang khidmat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yab'udu an sa'ati karamillahi ta'ala an yahaba li ikraman, dan tidak jauh daripada luasnya kemurahan Allah Ta'ala untuk memberikan kepadaku kemuliaan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam fauqa ma ammaltuhu minar ridha wal qabul, lebih daripada aku harap, yakni daripada redha dan qabul. Yakni di sini doa, moga-moga Allah Ta'ala memberikan aku ini kemuliaan, maknanya beri aku rezeki memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih daripada tu aku harap redha dan qabul. Wa ana, dan inilah aku, qad tawakkaltu alaihi subhanahu wa qabattu qabdatan min athari rasul, aku tawakal dah kepada Allah Ta'ala dan aku menggenggam satu genggaman daripada tapak kaki Rasul. Ini iktibas daripada ayat Quran. Ayat asalnya wa qabattu qabdatan min athari rasul ini kata-kata Samiri. Jadi kata-kata Samiri ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia Samiri ini dia tengok malaikat Jibril naik kuda. Bila malaikat Jibril naik kuda, tapak kaki kuda Jibril tu tumbuh pokok. Samiri ini bila tengok gitu, dia tahu itu Jibril. Lalu dia mengambil daripada tapak kaki kuda tu, dia ambil dan dia letak pada patung mah dia, tanah dia tu. Jadi akhirnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bunyilah lembu mah tu. Dia lepak tanah tu, bunyi. Ada pun di sini nak sebut apa? Nak sebutnya maknanya iktibahnya wa qabatu qabdatan min athari rasul, maknanya ikut jejak langkah Nabi. Fajama'tu hadzal kitaba min atharihi fi syama'ilihi syarifati sallallahu alaihi wasallam. Aku kumpul kitab ni, aku tulis kitab ni daripada asalnya pada syama'il Nabi SAW. Wa adkhaltu fihi jami'a syama'il allati rawaha al-imam al-hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi. Aku masukkan semua syama'il yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam syama'ilnya at-Tirmidzi radhiyallahu ta'ala anhu ba'da hadfi mukarrariha wa asanidiha. Selepas aku aku hazaf hadis berulang dan sanad-sanad. Walam ataqayyad bi tartibih. Aku tidak ikut tertibnya, wa tabwibih. Aku dah ikut babnya. Bal salaktu usluban ghaira uslubih. Aku buat uslub bukan uslub dia.
bukan uslub Imam Tirmizi. Bahkan kata guru mulia Syekh Nazrul Nasir, kitab kita ni Wasailul Wusul ini 3 kali ganda lebih besar daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Syama'il Tirmizi. Allahu akbar. Baik. Wa adaftu ilaiha min kutubil a'immatil ati dzikruhum aktsara minha bikatsir. Dan aku tambah pula daripada kitab-kitab imam-imam yang lain banyak lagi. Wa alhaqtu bi gharibil alfazi, dan aku tulis juga, aku menulis juga dengan lafaz-lafaz yang pelik, yang perlu kepada tafsir, perlu kepada dhabat, perlu kepada ta'liq, perlu kepada komentar. Faja'a kitaban hafilan laisa lahu fi babihi nadhir. Maka datanglah kitabnya yang kaya. Hafilan di sini yang kaya. Laisa lahu fi babihi nadhir, yang mana tidak ada satu pun sepertinya. Tadi musannif kata maknanya aku ni dosa banyak, aku ni lemah. Ni dia akad pula kitab dia. Dia kata kitab aku ni tak ada orang lain dah. Tak ada orang lain lagi buat macam aku. Wasamaituhu wasailal wusul ila syama'il rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wahada bayanul kutubil lati naqaltuhu minha. Maksud wasailul wusul ni jalan-jalan untuk sampai kepada syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rawaituhu anha. Jadi ni disebut kitab-kitab yang beliau naqal untuk diletakkan dalam kitab Wasailul Wusul. Yang pertama kitab Syama'il At-Tirmizi. Yang kedua kitab Masabih. Masabih apa ni? Masabihus Sunnah. Lil Imam Al-Baghawi. Yang ketiga Al-Ihya, yakni Ihya Ulumuddin lil Imam Al-Ghazali. Yang keempat Asy-Syifa. Asy-Syifa bi ta'rifi bi huquqi al-Mustafa. Lil Qadhi Iyad. At-Tahdhib, yakni Tahdhibul Asma' wa Sifat. Ada Darul Minhaj sebab keluar. Kena beli. Al-Hadyun Nabawi, ataupun yang lebih dikenali sebagai Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Lil Imam Muhammad ibn Abi Bakr Asy-Syahir Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Yang ketujuh As-Sabi' Al-Jami' As-Saghir lil Imam As-Suyuti. Al-Thamin wa syarhuhu lil Imam Al-Azizi. Syarah atas Jami' As-Saghir namanya As-Sirajul Munir, syarhu As-Sirajul Muniri, syarhu Al-Jami' As-Saghir. At-Tasi' Al-Mawahib, yakni Al-Mawahibul Ladunniyah bil Minahil Muhammadiyah lil Imam Al-Qustullani. Yang ke-10 Al-Ashir Kashful Ghummah lil Imam Asy-Sya'rani, Imam Asy-Sya'rani. Yang ke-11 Tabaqatul Awliya, nama penuhnya Al-Kawakibud Durriyah fi Tarajimis Sadatis Sufiyah. Wa Kunuzul Haqa'iqi lil Imam Al-Munawi. Kunuzul Haqa'iq nama penuhnya Kunuzul Haqa'iq fi Hadithi Khairil Khalaiq. Yang ke-13 Hasyiatus Syama'il. Al-Thalith Ashar Hasyiatus Syama'il. Ya Syekh Masyayikh Tadil Ustadin Khatimatil Ulama'il Amilin Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri. Nama penuhnya Al-Mawahibul Ladunniyah ala Syama'il Muhammadiyah. Jadi Mawahib Ladunniyah ada dua lah. Yang pertama Mawahib milik Imam Bajuri, yang keduanya Imam Al-Qustullani. Al-Bajuri ataupun Al-Baijuri boleh belaka sebut. Cuma yang terdapat dalam kitab beliau sendiri, beliau sebut dirinya Al-Bajuri. Boleh dah? Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Fahadhihi usuluhu lam yakhruj anha syai'un minhu. Maka ini kitab-kitabnya ni usuluhu asal bagi kitab yang aku sandar. Maknanya aku ambil dalam kitab ni semua dalam asalnya, mau tengok dalam kitab-kitab banyak tadi. Lam yakhruj anha syai'un minhu. Tak keluar pun daripada kitab-kitab tadi. Allahumma illa an yakuna dhalika fi tafsiril gharib fa inni raja'tu fi ma lam ajidhu fiha kutubal lughah. Allahumma, sini ni bukan doa. Bukan doa. Illa an yakuna dhalika fi tafsiril gharib
فإني راجعت فيما لم أجده فيها كتب اللغة وذلك نزل يسير. Jadi kalau ada perkara-perkara kalimah-kalimah yang pelik yang tidak mudah difahami, maka aku murajaah kalimah-kalimah itu dalam kitab-kitab lughah untuk aku tulis balik dalam kitab ni. Wadzalika nazrun yasir. Benda tu benda yang kecil sangatlah. Baik. وقد ذكرت في بعض الشمائل اسم الصحابي راوي الحديث والإمام المخرج له وفي بعضها اسم الصحابي فقط ولم أذكر في بعضها غير متن الحديث تابعا في جميع ذلك الأصول المذكورة. Aku sebut juga dalam sebahagian syama'il nama sahabat. Kalau tadi disebut dia nak hazaf semua perawi. Jadi di sebahagiannya dia disebut juga perawi hadis dan imam yang mentakhrijkan. Dan pada sebahagiannya nama sahabat saja. Walam azkur fi ba'dha ghairu matnil hadis tabi'an fi jami' dzalikal usul al-mazkurah. Dan aku tak sebut sebahagian daripadanya kecuali matan hadis tabi'an fi jami' dzalikal usul al-mazkurah. Mengikut bagi usul-usul kitab-kitab yang aku ambil tadi. Wa qad rattabtuhu ala muqaddimah. Ni nak sebut turutan. Ini saya mungkin tak terjemah tajuk demi tajuk ini kerana akan datang kita akan masuk setiap tajuk tu pula. Setiap tajuk tu pula. Jadi kita baca saja tajuk ni. Wa qad rattabtu ala muqaddimah. Aku susun satu muqaddimah wa samaniyati abwab dengan 8 bab. Mengambil tafaul hasan 8 pintu syurga. Wa khatimah. Al-muqaddimatu tashtamilu ala tanbihaini. Berasa nak terjemah pula, terjemah lah. Muqaddimah itu ada dua tanbih, dua peringatan. At-tanbih al-awwal fi makna lafzi syama'il, pada makna lafaz syama'il. Wa at-tanbihu tsani fil fawaid al-maqsudati min jam'i syama'ili sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada fawaid tujuan kumpul syama'il. Al-babul awwal fi nasabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa asma'ihi syarifah wa fihi faslan. Keturunan dan nama-nama Nabi. Al-faslul awal fi nasabihi syarif sallallahu alaihi wasallam. Al-faslul tsani fi asma'ihi syarifah sallallahu alaihi wasallam. Al-babul tsani fi sifati khilqati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khilqah ini ialah keadaan tubuh badan. Kalau khulqun akhlak, khalqun badan. Wa ma yunasibuha min awsafihi syarifah. Dan apa yang munasib dengan Nabi SAW pada sifat-sifatnya yang maha mulia. Wa fihi 10 fusul, ada 10 fasal. Al-faslul awal fil jamali suratihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma syakalaha, kecantikan Nabi. Al-faslul tsani fi sifati basarihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni pandangan Nabi, waktu halih dan celok. Pakai celok Nabi. Al-faslul tsalits fi sifati sya'rihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syaibihi wa khidabih. Pada sifat rambut Nabi, syaibih, uban, khidab, berina rambut. Al-faslul rabi' fi sifati araqih, pada sifatnya peluh. Wa raihatihi tabi'iyah, dan pada baunya yang asli. Al-faslul khamis fi sifati tibihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa tatayyubih, pada sifatnya tib, yakni minyak wangi Nabi. Al-faslu sadis fi sifati sawtihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sifat suara Nabi. Al-faslu sabi' fi sifati ghadabihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, surih, pada bersuka dan juga marahnya Nabi SAW. Al-faslu tsamin fi sifati dhahikihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bukaih, pada sifatnya ketawa Nabi dan buka menangis. Wa utasih, utas bersing. Al-faslu tasi' fi sifati kalamihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sukutih, cakap dengan dia. Al-faslul ashir fi sifati quwwatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada sifat kuatnya Nabi SAW. Al-babus tsalits fi sifati libasi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa firashihi wa silahihi wa fihi sittatu usul. Pada sifat pakaian Nabi, firash, silah. Firash ni tempat tidur, silah senjata. Silah, itlaq silah bermaksud pedang. Semata-mata sebut silah. Tapi silah bila masuk dengan senjata, masuk ada tombak, ada panah, ada pedang dan sebagainya. Al-faslul awal fi sifati libasi sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
min qamisin, qamis, jubah, wa izar, wa rida, wa qalansuah, piyah, wa imamah, serban, wa nahwiha. Al-faslu tsani fi sifati firashihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma yunasibuh. Pada tempat tidur Nabi. Al-faslu tsalitsu fi sifati khatimihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ataupun fi khatamihi. Pada cicing Nabi. Al-faslu rabi' fi sifati na'lihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa khuffih. Pada capal Nabi dan khuf Nabi. Al-faslul khamisu fi sifati silahihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada sifatnya senjata Nabi SAW. Al-faslu sadisu kana min khuluqihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yusammiya silahahu wa dawabahu wa mata'ah. Antara akhlak Nabi SAW, beri nama senjata, beri nama binatang ternakan, dan beri nama barang-barang. Mangkuk Nabi ada nama. Jadi kita beri nama ke kucing tu, kalau niat ikut sunnah Nabi, boleh pahala. Sebab Nabi beri nama haiwan. Tapi kalau kita beri nama tu, sebab kita ikut orang putih, tak boleh pahala. Al-babur rabi' fi sifati akli Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syurbihi wa naumih. Sifat makan Nabi, minum Nabi, tidur Nabi. Wa fihi sittatu fusul, ada 6 pasal. Al-faslul awal fi sifati aishihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa khubzih. Pada sifatnya makanan Nabi dan roti Nabi. Yakni bagaimana kehidupan Nabi. Aishihi itu kaifiyatu ma'isyatih, bagaimana kehidupan Nabi, dan khubzih, dan makan dan roti Nabi. Al-faslu tsani fi sifati aklihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa idamih. Pasal yang kedua, sifat makan Nabi dan idam. Idam ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kuah, tak lauk. Al-faslu tsalits fi ma kana yaquluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qabla at-ta'ami wa ba'dah. Nabi sebut kenapa lepas makan, sebelum makan. Al-faslu rabi' fi sifati fakihatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sifat buah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-faslul khamis fi sifati syarabihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qadahi. Pada sifatnya minuman Nabi dan bekas minum Nabi. Al-faslus sadisu fi sifati naumihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pasal yang ke-6, sifat tidur Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-babul khamisu fi sifati khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hilmih. Bab yang kelima, sifatnya akhlak Nabi SAW dan kelembutan, hilim. Wa isyratihi ma'a nisa'i, bergaulan dengan isteri Nabi. Wa amanatihi wa sirqih, jujur dan amanah Nabi. Wa haya'ih, malu Nabi. Wa mizahih, gurauan Nabi. Wa tawadu'ih, dan tawaduk Nabi. Wa julusih, duduk Nabi. Wa karamih, murah hati Nabi. Wa syaja'atih, berani Nabi. Wa fihi sittatu fusul. الفصل الأول في صفة خلقه صلى الله عليه وآله وسلم وحلمه. الفصل الثاني في صفة عشرته صلى الله عليه وآله وسلم مع نسائه رضي الله تعالى عنهن. Sifat pergaulan Nabi. Hak tadi tu akhlak Nabi dan kelembutan Nabi. Jangan risau. Saya baca laju ni depan saja. Hebat saja tajuk. Lagi siapa tajuk dia, kita baca slow-slow. Tak ada masalah. Bukan kita gaduh dedok. Tapi hak ni secara umum je nak tahu. Kenapa kau 8 bab gini kita terang. Bukan nak sarah dah sini. Dok kena tepat dia lagi. Gitu. Al-faslu tsalitsu fi sifati amanatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sidqih. Amanah Nabi dan jujur Nabi. Al-faslu rabi'u fi sifati haya'ihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa mizahih. Malu Nabi dan gurauan Nabi. Al-faslul khamis fi sifati tawadhu'ihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa julusih. Sifat tawadhu' Nabi dan duduk Nabi. Al-faslus sadis fi sifati karamihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syaja'atih. Kemurahan hati Nabi wa syaja'atih. Allahumma salli ala Muhammad. Berani Nabi, keberanian. Al-babus sadisu fi sifati ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa salatihi wa sawmihi wa qira'atih. Sifat ibadat Nabi SAW, solat Nabi, puasa Nabi, dan qiraah di sini ialah bacaan Quran. Ada 3 fasal. Al-faslul awal fi sifati ibadatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa salatih. Sifat ibadat Nabi dan solat Nabi. Al-faslul tsani fi sifati sawmihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada sifatnya puasa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Al-Faslu Tsalits fi sifati qiraatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pasal 3 tentang bacaan Quran. Al-Babus Sabi'u fi akhbarin syatta min ahwali Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhbarin syatta ni random story of the prophet. Gitulah orang kampung saya cakap gitu. Wa ba'di adhkarin wa ad'iyatin kana yaquluha fi awqatin makhsusah. Doa-doa Nabi yang Nabi baca pada tempat-tempat tertentu. Wa 313 haditsan min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan 313 hadis Nabi pendek-pendek yang mana dalam bab yang ke-7 ini ada 3 pasal. Al-faslul awal fi akhbarin syatta min ahwalihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-faslu tsani fi ba'd adhkarin wa ad'iyatin kana yaquluha sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi awqatin makhsusah. Al-faslu tsalits fi 313 haditsan min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Al-babus tsaminu fi tibbihi sallallahu alaihi wasallam. Pada berubat Nabi berubat lagu mana? Wa sinnihi wa wafatihi. Sinnihi ni apa? Sinnihi ni ialah miqdari umrihi, qada umur Nabi. Panjang umur Nabi berapa? Wa wafatihi, kewafatan Nabi. Wa ru'yatihi fil manam, dan bermimpi jumpa Nabi fil manam. Allahumma rzuqna ru'yatan nabiyyina sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil manam. Wa fihi 3 fusul, ada 3 pasal. Al-faslul awal fi tibbihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-faslul tsani fi sinnihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa wafatih. Al-faslu tsalits fi ru'yatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil manam. Al-khatimah تشتمل على 50 حديثا أكثرها صحاح وحسان من أدعيته صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا الكتاب من أفضل الحسنات الجاري نفعها في الحياة وبعد الممات بجاه نبيه سيد الرسل الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام. Aku minta daripada Allah Ta'ala yang maha besar, yang maha agung, Tuhan Arash yang maha mulia, untuk menjadikan kitab ini sebaik-baik kebaikan yang berjalan manfaatnya di ketika mana hidup ataupun selepas daripada kematian. Dengan berkatnya kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alaihi wa alaihimus salatu wassalam. Al-muqaddimah, insya-Allah kita sambung pada majlis akan datang. Kalau panjang umur, moga-moga panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya serah pada pengurusi majlis.